Okey. Untuk malam ni, kita akan cover dekat support and resistance. Tajuk yang paling penting bila kita jadi trader. Selepas support and resistance, saya akan cover berkenaan dengan RBS dan SBR. Iaitu resistance become support and support become resistance. Dan saya akan terangkan berkenaan dengan SNR type lah. SNR type ni kita ada 3. Yang pertama adalah trend line, yang kedua adalah dynamic, yang ketiga adalah standard. Standard ni yang saya akan ajar untuk permulaan sekali lah. First kali saya akan ajar macam mana kita nak nampak resistance and support tu. So, kalau macam ni, kita anggap dia sebagai satu apartment ataupun satu bangunan. Ni adalah satu bangunan. Macam ni. So kita treat dia as a bangunan. Pertama sekali kalau kita tengok dekat memula sekali adalah support. Support ni adalah harga lantai. So kena ingat apa-apa berkenaan dengan lantai kita akan panggil dia sebagai support. Maksudnya support untuk bahagian itu. Contohnya kalau kita tengok dekat dalam ni, tak apa, saya terangkan dulu berkenaan dengan dia punya sistem dulu. So, support. Support dia ada dekat sini. Ni support. Allah. Ni adalah support ataupun lantai. Yang ini adalah resistance ataupun ceiling. So kena ingat, setiap kali kita jumpa lantai itu adalah support, setiap kali kita jumpa ceiling, dia adalah resistance. Macam mana satu harga tu, sesuatu lantai tu boleh jadi support, boleh jadi SBR, resistance boleh jadi RBS. So saya akan terangkan macam ni. Once so price ada dekat sini lah. Once harga ni dia break, dia naik atas, maksudnya dia naik lift ke kan, dia tak kisahlah. Dia pecah je ceiling ni, maksudnya dia akan naik ke atas. So dekat sini automatic dia akan jadi resistance become support. Sebab bila kita dekat bangunan bila kita dekat level 2, ni level 1, ni level 2, ni level 3, ni level 4. Once kita dah ada dekat level 2, automatic, maksudnya lantai kita akan jadi kita punya support. Sebab tu kita akan mention dia adalah resistance become support. Dekat sini dia akan tetap akan menjadi resistance lah.
Dia jadi ceiling. Okay. Once harga ni break lagi dekat belah atas, okay, dia akan berada kat sini, betul? Okay. So, bila dia ada kat sini, dekat sini automatic akan jadi RBS. Ingat RBS ni adalah resistance become support. Sebab bila kita dah dekat level 3, okay, automatic bumbung ataupun shieling yang dekat level 2 ni akan jadi kita punya lantai. Okay. So dekat sini kita akan biasalah. Dia akan jadi resistance ataupun ceiling. Okay. So sekali lagi, kalau dia pecahkan resistance ni, okay, dia dekat sini, okay, automatic dia akan jadi RBS macam biasalah. Okay. So sini akan jadi shieling. Okay, C ataupun jap. R, resistance ataupun ceiling. Okay. So, maksudnya lepas ni, kalau kita melihat sesuatu chart, okay, kita kena lihat dia sebagai level. Kita kena treat dia sebagai level. Okay, so saya akan buat pula untuk price ke bawah. Okay, so yang ni macam biasa, ni level 3. Ni level 2. Sorry. Ni level 1. Level 2. Level 3. Level 4. Okey, soalan daripada Syahrudin. Okey, satu ceiling ke? Okey, tak apa. Nanti dulu. Fahamkan dulu konsep macam mana price tu dia naik ikut level. Kejap lagi saya akan buat marking dekat dalam chart yang real. Okey. So, kalau daripada price, saya tukar warna merah pula. Okey, ni adalah price. Okey, sekarang ni dia adalah support. Okey, support ataupun lantai. Okey, once dia break je support, okey, dia break level ni level ni. Okey, dia akan jadi sini dia akan turun ke level 4, okey. Dekat sini akan jadi support ataupun lantai. Okey, dekat sini kita akan automatic akan jadi support become resistant. Nampak tak? Dekat sini, okey, automatic dekat atas dia adalah resistant, dekat bawah adalah lantai. So, bila dia ke bawah, okey, bila price tu gerak ke bawah, okey, so dia akan buat new SBR. Okey. So, bila dia break kat bawah lagi, okey, bila dia break kat bawah, okey, dia akan jadi masuk kat level 3. Okey, dekat sini dia akan jadi support ataupun lantai. Okey, dekat sini kita automatic akan jadi support become resistant. Okay, once dia break lagi, okay, dia pergi dekat area sini, okay, kita akan ada new support lah. Okay, lantai, support ataupun lantai. Okay, so sini akan jadi SBR. Okay, dia break lagi satu, dia buat masuk dekat level 1, okay, sini akan automatic jadi SBR. Okay, so dekat sini akan jadi support ataupun lantai. Kadang-kadang takut orang tak faham. Sebenarnya saya jarang panggil support ni become resistance. Saya akan anggap dia support resistance. So setiap dekat level-level ni dia akan jadi SNR lah. Okay, SNR. Maksudnya level-level penting lah, level-level support resistance. Sebab kita tak perlu mention pun untuk ni SBR ke, ni RBS ke, just letak je, okay, ni support.
SNR. Okey. Ni adalah SNR. So sini adalah SNR. Okey, sini adalah SNR. Okey, faham tak kat sini? So sebab saya terangkan berkenaan dengan SPR dengan RVS sebab takut nanti ada keliru. So saya terangkan terus siap-siap. Okey. So kalau kita masuk dalam chart yang real, okey. Okey, ni saya ambil TF 1 hour Okey, saya ambil M30 lah. Macam mana kita nak marking SNR tu? Okey. So, macam saya cakap tadi, okey, ni adalah kita punya kawasan ya. Kita punya kawasan. Okey, so kita jangan fikir untuk yang lain-lain, yang belakang-belakang ni jangan fikir. Okey, jangan fikir. So, kita ambil yang satu kawasan ni sahaja. Contoh macam ni kan. Okey, kita ambil kawasan ni sahaja. Okey, so macam mana kita nak marking support and resistance tu? Okey, so kita ambil satu line kat sini. Okey, kita tengok kat mana dia paling banyak touch. Okey, kat sini 1, 2, 3. Okey. Just letak dulu. 1, 2, 3. Okey, lagi satu kat mana? Sini. At least satu line ni, satu horizontal line ni kita kena touch at least 3 point. Okey. 2 pun okey tapi tak berapa strong. Kalau nak strong 3. Okey, sini ada 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Okay, dia sini dia macam banyak lagi. Okey, tak apa. Letak dulu mana yang level kita nampak macam dia asyik touch je kat situ. Okey. So, ada kat sini lagi. Sini ada 1, 2, 3, 4. Okey, nampak 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dekat sini kita akan letak. Sini dia takut. Ni lah dia kurang sikit tapi tak apa, letak dulu. Dia as a level lah. Okey. Kita jangan takut nak letak, kita just letak dulu. Okay, so kita dah marking kan kat sini. Okay, so kita letak lagi satu sini. Okay. So letak lagi satu dekat belah sini. Bawah sekali. Okay. So, biasanya saya akan marking contohlah kalau ada yang dalam daripada group Trader Town Premium, saya akan marking macam ni kan. Okay, nampak tak macam mana saya marking? Okay, so sekarang ni adalah kawasan kita nak marking. Okay, so saya akan marking sini satu. Okay, so saya akan buat area lah. Okay. Satu. Kat sini pun ada satu. Okay. Ini satu. Okay. Dan last sekali. Okay, so sekarang ni boleh nampak tak macam mana kita treat satu chart ni, kita treat dia as a level. Okay, ni adalah macam contoh lah, kalau macam tak nampak lagi, okay, ni adalah level 1. Okay, ni adalah level 1, ni adalah level 2, ni adalah level 3, ni adalah level 4, ni adalah level 5. Okay, contoh kalau kita gerak dari sini okay, X dia bergerak naik, dia break, dia pecah kan, maksudnya dia okay, X, okay, dia naik, dia break,
level kat sini, nampak ni? Dia bocor kan, nampak ni? Dia bocor kat sini. So dia naik, memang dia akan naik. Okey, dekat sini kenapa dia, contoh kan, dekat sini kenapa dia naik, dia patah balik? Okey, sebab sini ada resistance. Okey, kat sini pun ada resistance ni, nampak ni? So ni sebab saya buat yang mana jelas lah. Okey, nanti kalau kita buka dekat time frame yang berbeza, akan nampak yang berbeza-beza lah. Okey. So setiap kali dia break level, kita dah boleh ready untuk buy lah. Okey, ni dia break, nampak? Dia break, dia naik atas. Dia break, dia main dekat level ni. Tengok. Nampak kat sini dia tak break. Okey, turun balik kat area sini. So macam tu lah kita punya pergerakan sebenarnya. Tak kisahlah kita ni chart apa sekalipun, chart Apple ke, bursa ke, Top Glove ke, Bintai ke, DIY ke. Okay, macam tu lah kita punya pergerakan. Kita kena treat kita punya chart ni as a level, okay. Contoh, ni kalau untuk dia kenaikan lah. Okay. Contoh kalau dia bergerak dari sini, okay. Kita kat sini kan. Okay. So dia dekat level sini, dia break. Dia smooth je break. Okay, dia break. Okay, kita entry lah. Kita entry. Tengok dia pergi kat mana. So dia pergi kat level bawah ni. Okay. So dia patah balik. Dia masuk kat sini pula. So maksudnya level-level ni adalah level penting. Okay, ini adalah level. Maksudnya ini adalah kita punya, kalau orang tanya macam mana kita nak marking ketebalan ni kan. Okay, ketebalan ni kita ikut sesedap rasa lah. Nanti kalau dah biasa, sebenarnya dia lagi nipis lagi bagus. Tapi kita nak nampak lah. Kadang-kadang dia suka false break. Tu sebab tu saya akan marking macam ni. Okay, contoh macam ni kan. Ni fake kan ni. Fake. Ataupun false break. Okay, macam mana kita nak tahu false break? Saya pun tak tahu macam mana nak false break. Okay. So contoh kalau anda kata saya entry kat sini, kalau dia patah balik, saya cakap kat loss lah. Kalau tahu, kaya. Okay. So maksudnya ini adalah kita punya pedoman ataupun panduan kita untuk kita entry setiap kali kita nampak market tu macam mana. Okay. So macam tadi daripada act kat sini, dia turun. Okay. So dekat sini level, okay, ni level 1. Level 2, level 3, level 4, level 5. Okay, so setiap kali dia turun, okay, dia turun kat sini. Dia turun ke L4. So dekat sini akan jadi resistance become, oh no, bukan. Sebab saya jarang menggunakan term ni, takut nanti tak faham kan. Tapi at least kena tahu lah. Okay, sini akan jadi RBS, resistance become resistance become support. Support become resistance. Okay, support. Dia daripada sini tadi kan, kat sini dia akan jadi support, betul? So, bila dia turun kat sini, support become resistance. Okay, once dia break kat bawah ni. Okay. So, kat sini akan jadi support, betul tadi? So, sekarang ni akan jadi support become resistance. So, dekat sini akan jadi support. Okay, so bila dia break kat bawah ni, dia akan jadi SBR lah. So, sini akan jadi support. Ataupun lantai. So, dekat sini akan jadi, kalau dia turun dekat sini, sini akan jadi support. Okay. So, dekat sini, dia akan jadi support become resistant. Okay. So, faham tak apa yang saya cuba sampaikan dekat sini? Maksudnya, kita kena treat setiap pergerakan chart tu as a level. Bukannya tak tahulah, mungkin sebelum ni mungkin belajar lain ke macam mana, tapi agak beruntung lah kalau orang yang mula-mula belajar, dia belajar dekat level ni sebab dia tak memeningkan. Okay, so kalau mungkin orang lain belajar macam support yang ni, mungkin dia akan tak nampak kat situ lah. Okay, so mungkin dia tak nampak. Okay, so untuk yang permulaan ni, as kita treat SNR ni as a level-level dalam satu bangunan.
Ada siapa yang tak faham tak? So kalau faham boleh cakap dalam ni, dalam chat. Okay, so saya tunjuk lagi satu contoh. Okay, saya delete. Okay, Syarudin. Tapi dengan phone boleh ke kita buat macam ni? Yes, boleh. Tak kisahlah phone kita Android ke ataupun iOS ke, boleh marking. Cuba godek-godek sikit dekat phone tu, tengok apa function ni, apa function ni. Nanti boleh ni. Dia sama je sebab dalam phone dia lagi mudah. Tapi kalau dalam laptop ataupun PC kita boleh, apa nama, boleh sharp sikit lah kita punya marking tu. Okay, Wan Reza, marking trendline memang marking M30 saja ke? Tak, kita ni bukan trendline lah. Ini adalah SNR. Trendline kejap lagi kita akan ajar. Okay, untuk marking SNR ni, okay, dia tak semestinya dekat M30. Okay, nanti saya akan ajar macam mana kita nak marking dekat M30 ke, dekat M15 ke, terpulang. Nanti saya akan ajar. Okey, macam contoh macam M30 kan. Okey, contoh kalau M30, okey tak apa, nanti saya cover untuk yang contoh lagi yang kedua tu. Contoh macam ni kan. Okey, nampak tak kat sini? Kat sini kita dapat macam pening betul. Okey. Okey, Salahuddin, M30 tu time frame. Tengok M1. Maksudnya candlestick yang ada dekat contoh M1 Candlestick yang ada dekat sini dia setiap 1 minit. M5, setiap candle tu adalah contoh macam ni. Okay, so setiap candle ni adalah 5 minit punya ni. So nanti boleh Google untuk macam mana pembentukan candlestick ni. Okay? So nanti akan faham M30 tu lebih dalam lah. Okay, jadi macam tadi saya bagi kat mana tadi? Dia kalau tak nampak ni dia pening. Okay, so nampak tak kat sini? So saya buat lagi contoh lagi sekali. Okay. So dekat sini saya nampak, saya bagi kecil lagi lah. Okay, so dekat sini nampak satu level betul. So kat sini nampak satu level. Okay. Dekat sini nampak satu lagi level. Okay. Nampak kat sini 1, 2. Sini ada 3 kat sini. So kita nampak jelas dia main dekat area mana. Okay. 1, 2, 3, 4. So atas sekali. Okay, so nampak tak kat sini? Kalau dekat sini dia ada satu lagi level ni. Tapi tak apa, kita buat yang ni dulu. Okay. So, kita terus buat area dia. Okay. Okay, satu. Kat sini. Area ni kita tak ada strict nak berapa pip ke, tak ada. Kita just kalau boleh lagi kecil lagi bagus lah. Tapi dia kita kena treat dia as a area, bukan dia macam sharp terus tau. Sebab
dia kadang-kadang dia akan selalu, yelah, dia akan cuba buat fake tu. False break. Okay. Okay. So boleh nampak kan kat sini? Okay. Ni adalah level 1. Ni adalah level 2. Ni adalah level 3. Ni adalah level 4. Okay, contohnya macam sekarang kan, price ni kita nampak, okay, tak tahu nak pergi mana kan. Okay, so kalau dia break atas ni, dia akan pergi dekat area sini. Kalau dia break bawah ni, okay, dia akan pergi ke area sini. Tengok. Pergi mana? Nampak? Dia break, dia akan pergi. Tapi dia tak sampai lah. Dia break tapi tak sampai. So kalau dia masuk balik, okay, nampak ni dia masuk balik. Nampak kat sini. Okay. Tengok lagi. So kita kadang-kadang ramai yang tanya, okay, macam mana saya nak marking, okay, yang belakang-belakang ni macam mana pula kan? Yang ni. Banyak lagi nak marking, okay. Kita jangan fikir yang belakang terlampau jauh. Kita fikir, okay, contoh kalau kita kat sini kan. Okay, kita tengoklah yang mana resistance dan SNR dia yang terhampir, okay. Sebab dia level, okay, terhampir dia atas ni. Okay, kalau dia break ni, insyaAllah dia akan pergi sini. Okay, kalau dia break sini, insyaAllah dia akan pergi sini. Okay, nampak? So, kalau dia masuk, nampak? Dia pergi kat sini je. Walaupun dia ada buat false break kat sini, okay. Nampak tak kat sini? Tapi dia tetap naik atas. Tapi kat sini dia, di sini ada sebenarnya satu level lagi ni. Kalau tengok pada sini. Kat sini ada satu level. Tapi dia banyak sideway lah. Okay, sini tak banyak sangat kita boleh profit. Okay, kalau 5 minit lagi lah tak boleh. Spread je. Okay, so itu yang saya nak cuba sampaikan untuk SNR ni, kita sentiasa treat dia as a level. So nanti kalau masuk dalam grup Trader Town Premium, okay, contoh lepas ni, tunjukkan kejap. Ni. Okay, nampak tak kat sini? Okay, so nampak tak level macam mana saya marking? Okay. Ni. 1, 2. So kalau dia break, zone rebound. Kalau dia break dekat sini, kita boleh tunggu dekat sini. Okay. Jadi saya akan cover berkenaan dengan trend line pula. Okay. So boleh nampak macam mana saya marking benda ni. Okay. So nampak, kalau dia bocor, nampak dia bocor kat mana. Okay. Sekejap. Okay, so settle untuk support dan resistance, untuk RBS dan SPR pun saya dah cover. Okay, SNR ni, okay, dia ada 3 level tau. Okay. Yang pertama adalah trend line. Okay, dia boleh jadi ni juga. Okay, dia boleh jadi SNR juga. Okay, dynamic ni dia more kepada indikator moving average, MA20, MA50, MA200. So nanti saya akan terangkan kejap lagi, saya akan terangkan lebih detail dalam chart. Okay, so untuk yang standard ni yang tadilah, standard ni tadi yang saya ajar tadi, okay, itu adalah standard SNR. Okay, so nanti kalau macam contohlah ada perkataan macam bullish, okay, itu adalah maksudnya bullish bull kerbau, so dia menaik.
Kalau bearish, beruang dia menurun. So kena faham lah dekat term-term dalam trading ni. Okay, trend line So, trend line. Okay, kita ambil terus dekat dalam ni Okay. So, kalau kita ni, kita boleh marking terus. Okay, contoh macam ni. So, nampak tak kat sini? Dia naik, dia turun, dia naik. Kalau kita nampak dekat sini pattern, okay. So, naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Naik. So, dia main dekat area sini kan? Okay. Once dia break, kita boleh sell kat sini. So, trend line ni kita panggil dia sebagai support. Okay. Support trend line. TL, trend line. Okay, so kita boleh gunakan pelbagai lah. Okay, contohnya kalau macam nak lebih expert, okay, kita boleh tarik macam ni. Okay, jap. So, nampak kat sini. Okay, so bila dia dah buat macam ni, 2 kali dia dah naik macam ni, so kita nampak. Okay, clear. So, kita nampak, okay, turun, naik. Okay, kita nampak dekat sini. So, untuk yang kat sini, kita nampak, okay, dia dah buat pattern naik macam ni kan. Okay, bila kita kat sini, kita boleh buy. Buy, kita boleh TP ataupun target price kita dekat resistance lah. Resistance. Okay, naik. Turun. Tapi tak touch ni, tapi naik. So dekat sini kita boleh sell semula. Kat sini nampak kita boleh sell. Sell turun bawah. Okay. Kita boleh cari lagi. Nampak tak kat sini? Okay. Ni adalah support. Okay. So kita boleh clone dengan dia. Double click. Just pegang control. Atas sini. Okay. So nampak dia naik. Okay. Dia turun. Dia naik. Okay. Mungkin kita tak nampak benda ni. Okay. Mungkin sampai sini. Kadang-kadang ada orang tanya. Okay. Yelah cikgu, mana saya nak nampak kan. Okay. Macam ni. Okay. Macam ni. Okay. Kat sini saya baru nampak dia baru buat trend line. Okay. So janganlah gelojoh untuk kita buy. Okay. Kat sini nampak. Okay. So mungkin kat sini kita nampak dia nak naik kan. Okay. Kita tak buy. Kita tengok dulu. Okay. Tengok kat sini. Sini pun kita tak sell. Okay, once dia break level ni, okay, dia break trend line bawah ni, support, okay, so kita sell lah. Nampak tak kat sini? Dia akan test dulu trend line, okay, dia akan turun. Biasanya dia break, dia akan test trend line lah. Okay, biasanya. So, kena rajin tengok, macam contoh dia kalau naik, macam naik cun je kan. Macam ni dia naik, dia tak turun-turun, dia naik terus. Okay, contoh macam ni. Nampak tak kat sini? Okay. Kita boleh treat dia trend line ni sebagai support and resistance juga. Okay. Kita nampak dia elok cantik naik. Okay. So kita boleh buat macam ni. Okay. So bila dia naik, dia tak sampai atas. Okay. So kita tunggu dulu. Kita jangan masuk dulu. Maksudnya bila ada right setup baru kita masuk. Okay. So bila dia dah break dekat sini, okay, break dekat level sini, baru kita sell. So banyak ni. Kalau contoh kalau kita sell dekat sini, kita dah dapat dalam kalau masuk 0.01 $33. Okay. Banyak
Okey, cari lagi trend line. Nampak tak kat sini? So trend line ni, okey, ni untuk downtrend Okey, pergi dekat sini. Okey, so nampak kat sini kan? Okey. So once dia break, okey, dia break, mungkinlah kita terlepas pandangan. Okey, alamak, dah terlepas pandang Dia dah tempat masuk. Mungkin semalam macam semalam saya ajar. Okey, so dekat sini mungkin price kat sini tau. Ni tak ada lagi. Okey, ni tak ada lagi. Okey, dia turun. Okey, once dia break sini kita lupa nak letak apa? Buy stop ke buy limit? Cuba jawab soalan saya. Buy stop ke buy limit? Buy stop atau buy limit? Okey, Wan Reza menjawab buy limit. Okey, ALG menjawab buy stop. Fadli menjawab buy limit. Okey, jawapan dia adalah buy stop. Sebab kalau bas bergerak, okey, dia bergerak naik atas, dia pick up harga, dia gerak terus ke atas. Okey, contoh kalau dah terlepas, baru kita akan buat buy limit kat sini. So dia turun, baru kita buat buy limit kat sini. So faham tak kat situ? So kalau ada trend line lagi, dia kadang-kadang tak nampak tau. Okey. Dia kena mana tadi? Okey, contoh macam ni kan. Okey. Kita nampak dia naik cantik, cun dia naik. Okey, so kita letak sini terus. Okey. So nampak kat sini, nampak cun naik kan? Okey. So dia still sama juga. Okey, ada 2 line ataupun 3 line touch. Okey, sini pun ada 1, 2. Okey. Patutnya kat sini kena ada gitu ni. Okey, once dia break, okey. So kita pun lupa nak satu lagi soalan saya nak tanya. Okey, dekat sini. Ini sell stop ataupun sell limit. Once the price dia gerak, okey, kita nak buat apa kat sini? So boleh jawab. Saya bagi seminit. Okey, so betul jawapan. Okey, daripada Syarudin dengan Nazmi, sell stop. Okey, so kat sini kita sell stop. Okey. So andai kata terlepas lah terlepas, okey, dia naik atas, baru kat sini kita limit order. So limit order turun, bawa profit. Okey. Faham tak kat sini? So dalam SNR dia tak termaktub kepada yang standard yang macam ni je. Okey. Ni paling penting, okey, dia as a level. Okey, untuk yang kedua type dia adalah kita ada trendline support. Okey. So untuk trendline support ni faham tak? Okey, so semua senyap, saya anggap semua faham Okey. So saya akan sambung untuk dynamic. Okey, dynamic ni dia sama juga as
support dan juga resistance. Okey, kalau tengok dalam chart, macam mana kita nak masukkan resistance ni? Okey. So, dia adalah indikator. Okey, kita tekan insert. Okey, dekat indikator. Okey, pergi kat trend line. Dia dekat moving average. Okey, so kita set dulu. Okey, tengok balik kat sini. Okey, kita set dulu dekat strong strong trend MA20. So letak period kat sini MA20, medium kita letak warna biru, media blue. Okey. So once dia contoh ada orang dia jenis suka trade guna MA je. Itulah rahsia dia. Okey. So contoh macam saya jarang guna trendline ni kadang-kadang, tapi sometimes saya guna juga. Okey. Okey, so once dia dekat, dia cross MA, okey. Maksudnya kita sell, tapi dia akan test kat sini. Okey, dia test support. Kita akan jadi dia ini bukan support, resistance. Ni resistance. Okey, turun, okey sell. So dia naik kan. Okey, kita expect dia akan turun. Tapi dia break. Maksudnya dia cross MA 20 ni. So maksudnya dia akan berubah trend lah. Okey. Berubah trend, naik. Okey, kat sini kita akan buy limit ataupun boleh masuk terus manual order. So naik, turun. Kat sini. So kita boleh anggap dia sebagai support and resistance, okey. Kalau tengok dekat sini lagi. Ni sideways. Sideways memang kita tak boleh buat apa lah. Okey. Sideways memang tak boleh buat apa kalau dalam MA. So nampak tak kat sini? Okey, dia sini as a resistance, ni resistance. So dia cross, dia break resistance. Okey, dia cross, dia akan jadi support pula. Support. Okey. Sini dia dah sideways sikit. Okey. So tengok lagi kalau kat atas, sekarang ni mungkin dia more to sideways lah. So kalau MA20 ni, dia more to kita nak tahu, okey. Kalau dia masih lagi contoh macam sekarang, dia test dekat MA20, contohlah sekarang ni tengah naik betul. Okey, once kita nampak dia punya trend tengah naik, once dia retrace itu adalah dia retrace dekat MA20, itu adalah strong trend. Maksudnya dia just retrace sahaja, bukannya macam dia nak ubah trend ke tak. Okey. So MA20 ingat dia adalah untuk strong trend. Okey. MA50 dia adalah normal retracement. Maksudnya kalau dia retrace kat MA50 ni, dia adalah kita punya, tu adalah standard punya retracement. Contoh kalau kita masukkan kat sini, okay, insert indicator trend MA, okey. 50. Letak warna kuning. Okey. Average 50. Tengok tak macam mana saya masukkan tadi, Salahuddin. Tu saya delete dulu lah bagi faham yang dekat sini. Kita list saya. Okey. So setiap kali, okey, kita boleh anggap dia MA ni sebagai MA moving average ni kat sini. Indicator ni. Nampak tak moving average ni? Saya highlight ni. Okey, so setiap kali moving average ni dia test dia adalah untuk normal, bukan dia tak ada strong ke, dia tak ada weak, dia normal. Okey, macam ni dia sideways. Okey, so kalau dia retrace dekat MA ni, so dekat sini kita boleh masuk buy. Contoh kat sini kan, dia tengah uptrend, kat sini kita boleh masuk buy. Okey, buy. Kat sini buy, tapi dia tak naik, dia break, dia cross. Okey. So dekat MA ni dia kadang-kadang selalu banyak buat false break lah. Kalau tengok kat sini kan.
Sini force break, sini force break, sini tak dia dia buat shadow saja. Ni pun force break. Okey. Sini lagi dah banyak. Okey. So untuk permulaan ni kalau macam tak biasa menggunakan indikator MA ni pun tak apa. Okey. Just tahu dulu. Okey, nanti bila dah biasa baru kita akan fokus kat sini. Sekarang ni market WTI dia macam merebah sikit lah. Dia sekarang pun tengah turun banyak. Okay. So MA ni dia ada retrace yang normal lah. Okay, dia naik, dia turun. So dekat sini kita boleh entry buy. Okay, naik, turun. So boleh entry buy lah. Walaupun kat sini ada force break sikit. Sini ada, sini ada. So kita tengok untuk sell pula. Sell. So nampak kat sini. Setiap kali tu turun, dia naik, dia tak cross, okey turun lagi. Sini dia cross pula kat sini kan. Okey, dia turun lagi. So turun lagi. So kat sini nampak dia test dekat resistance, turun lagi. So kita boleh anggap dia MA ni sebagai support and resistance ataupun kita punya shielding ataupun lantai kita. Okey, so saya akan masukkan MA 200. Okey, MA 200. Delete ni. Insert, okey. Indicator, trend, MA, kita masukkan 200. 200 ni dia akan perubahan trend. Okey, kita letak warna merah. Warna merah ni sebab dia ni adalah MA yang penting lah. Okey. Okey, so dekat MA 200 ni, once dia cross dia akan berubah trend. Setiap kali dia cross dia akan berubah trend. Tengok Dia tengah turun, dia cross kat sini betul. Dia cross kat sini nampak, dia terus berubah trend jadi uptrend. Ni jadi downtrend. Terus berubah jadi uptrend. Nampak? Okay, so kat sini dia cross. So dia terus berubah jadi downtrend. Kat sini dia cross semula, nampak? So untuk MA 200 ni dia adalah penting sebab dia boleh bagi tahu kita clue. Okay. Uptrend ke downtrend. So kalau dia dekat atas MA ni, so kita masuk buy . Okay, kalau dia bawah dekat MA ni, contoh macam sekarang sekarang price dia bawah MA. So sekarang ni kita kuat kepada sell. Walaupun dia naik, walaupun dia naik, itu adalah retracement sahaja ataupun pullback. Pullback ni maksudnya dia naik sekejap lah, lepas tu dia akan turun semula. Contoh macam ni kan, mungkin dia akan naik. Okay. Dia akan naik. So dia akan turun semula. Macam tu. So kalau dia cross dekat sini, dia cross, naik, dia akan test semula, dia akan naik macam ni. Okay. So MA ni dia indikator, dia ada kelemahan dia juga. Dia selalu berubah-ubah lah. Berbanding dengan kita punya yang trendline dan juga standard. Okay. Kita macam contoh standard ni dengan trendline, dia adalah naked chart. Naked chart ni kita tak menggunakan indikator pun untuk kita buat entry ataupun marking. So kita just fokus kepada dua ni pun dah kira sangat-sangat bagus lah. Itu untuk dynamic ni dia agak susah sikit nak faham untuk yang baru lagi. Tapi nanti biasanya akan menggunakan juga benda ni sebenarnya. So kena ingat color code ni contoh macam saya lah. Saya menggunakan color code macam MA20 ni untuk strong trend. MA50 adalah untuk warna kuning adalah untuk normal retracement dan juga MA200 ni untuk untuk chain trend pula. So kalau tengok kat sini saya masuk ketiga-tiga. Ini adalah MA200, saya masukkan terus. Indikator MA. So saya akan masukkan 50. MA50 warna kuning. Masukkan lagi satu warna, dia akan jadi pening lah. Nanti dia kalau tak biasa dia akan jadi pening.
Tapi okey je, benda ni senang je. Dia kena biasa guna lah warna biru. Okay, nampak tak? Sekarang ni kita memang tahu lah, okey, selagi dia di bawah MA 200, kita akan sell. Okey, betul. Okey, sekarang ni dia retrace dekat normal. Maksudnya retracement dia sekarang ni tengah retrace. Normal retracement. So boleh sell kalau dekat sini. Boleh sell lah. Okey, sell. Okey, lagi satu menguatkan dia, okey. Dia retrace kat warna biru. Warna biru ni saya cakap tadi dia adalah strong trend. Okey, setiap kali dia maksudnya dia just retrace kat warna biru sahaja. Maksudnya sell tu masih lagi strong. Tiga-tiga line ni dia bawa. Maksudnya candlestick ada dekat tiga-tiga indikator ni. Okey? Untuk dia kena macam contohlah macam saya kan, sebelum ni kadang-kadang macam sebelum ni saya bekerja beberapa tahun lepas lah kan. So agak susah lah untuk marking sebenarnya, tak nampak. Tapi boleh lah nak marking tu sebab kadang-kadang kita nak buat analisis dengan cepat. Boleh tengok guna phone. Okay, so kalau macam tak biasa menggunakan indikator ni, tak apa, it's okay. Kita just guna marking dengan cara standard tadi. Cara standard tadi pun dah sangat-sangat powerful lah sebenarnya. Okay, so kalau jenis yang tak faham lagi uptrend dan juga downtrend, esok kita akan cover berkenaan dengan topik tu. Okay, topik tu penting juga. Okay, selepas SNR, topik yang kedua penting adalah trend lah. Okay, so itu untuk kita master dalam saham ni, itu adalah topik basic lah sebenarnya. Okay, so kena strong kat situ dulu untuk kita tahu. Okay, so saya akan buka soalan dulu untuk mana yang tak faham. Okay. Malam ni kita ada berapa orang? Kita ada 17 orang. Tak ramai malam ni. Okay, saya dah memang record dah. Okay, untuk Vivo 1920 saya ada record. So nanti boleh tengok ulang-ulang lah. Okay, soalan daripada Solahuddin. Hard dynamic tu memang kurang faham. Okay. Tak apa. Sebab nanti sekarang ni fokus dulu untuk yang dekat sini, okey, yang pertama ni dengan yang ketiga ni. Yang saya cakap tadi lah, standard tu. Sebab MA tu sebenarnya adalah tajuk tambahan yang saya tambah sebenarnya. Sebab dah lalang masuk dalam support resistance. Okey, yang paling penting tadi adalah kita punya level tadi. Level tu adalah penting. Okey, daripada Syahrudin. Soalan daripada Syahrudin, biasanya T-Rex ada signal group tak? Okey, kita akan letak group support ni selama 2 minggu. Okey, so lepas tu saya akan transfer pergi ke dalam group Trader Town Premium. Okey. So dekat situ saya mau fokus lah dekat dalam Trader Town Premium tu. Just kena deposit dalam account sendiri lah. Sebab kita nak betul-betul yang, maksudnya bila kita ada discussion semua tu, maksudnya kita memang betul orang yang ada komitmen lah. Okay. So dekat sini contohlah saya tunjuk terus dalam group ni. So kat sini admin saya akan bantulah. Okay. Tengok baru profit pukul 9 lah, baru 10 minit. $51. 200. Dia ni pun dulu join Sabri Nasir tak salah saya. Okay. Dia dulu join saya punya kelas T-Rex yang pertama.
So alhamdulillah ramai juga yang faham sebenarnya melalui kelas ni. Ni lagi. So nanti saya akan invite masuk dalam grup Trader Town Premium ni. Kat sini kita ada 128 orang members. Okay, so grup ni saya memang bukanlah nak kata 24 jam, tapi daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 malam tu saya on lah benda ni. Maksudnya ada kadang-kadang ada je yang share trading idea semua, tapi biasanya saya akan ada daripada pukul 8 sampai pukul 12 malam lah. Macam pukul 12 ke pagi tu biasa itulah tidur, kadang-kadang rehat lah. Lagipun market pukul 12 malam ke atas sudah slow. Okay, so saya buka lagi 2 soalan kalau ada yang tak faham. Okay, saya rasa semua dapat faham tajuk malam ni. Okay, mungkin berat sikit dekat dynamic tu. Tapi tak apa, still okay sebab yang penting cover yang pertama dan juga yang ketiga ni. So yang dekat sini lah yang paling penting sebenarnya. Okay, so saya akan tamatkan sesi Zoom kita pada malam ni. Okay, kita jumpa lagi untuk esok. Esok jangan lupa untuk join sebab esok apa nama, esok subjek yang penting juga untuk uptrend dan juga downtrend. Untuk beruang tu dah cover ke? Okey dah. Tadi saya dah cakap dah yang pasal beruang dengan juga kerbau tu. Okey, dia just term je sebenarnya. Yang tadi tu, yang first kali tu. Okey, so kita jumpa esok. Okey. Sekian, assalamualaikum dan selamat malam.